Fokus negeri di bawah bayu. Pembayaran awal bantuan tunai rakyat beri kelegaan kepada penduduk luar bandar. Perinciannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya, sahih. Bantuan tunai rakyat BTR Fasa 1 yang diteruskan dan diawalkan pembayarannya pada Januari ini memberi kelegaan buat penduduk luar bandar khususnya di Kota Marudu. Golongan B40 yang ditemui terharu dan menzahirkan rasa terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan. Itu sangat baguslah, terutamanya sebab bulan tu kita mau buka sekolah sudah, jadi sesuai sangatlah supaya kami ada budget untuk anak-anak kami yang mau buka sekolah sudah untuk beli peralatan sekolah, apa-apa keperluan semua. Dan pada saya sebagai seorang usahawan B40, kami perlu lebih banyak sumber pendapatan. Sangat happy dapat berita sebab sangat meringankan bebanan keluarga. Apalagi kalau yang keluarga yang ramai anak, sangat membantu di awal persekolahan dalam pembelian alat sekolah anak-anak. Dia sangat membantu keluarga lah. Terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan baru. Bantuan tunai rakyat itu sangat membantulah dari segi membeli keperluan asas keluarga, memandangkan yang sekarang ini kebanyakan barang-barang yang di kedai itu sangat mahal. Jadi itu sangat membantulah. Apalagi bulan 3 nanti akan bermulanya awal persekolahan. Melalui BTR, setiap isi rumah akan menerima RM300 manakala kategori bujang RM100 yang memanfaatkan hampir 9 juta penerima di seluruh negara dengan peruntukan berjumlah RM2 bilion. Rakyat diharap memberi peluang kepada Kerajaan Perpaduan untuk melaksana pembangunan khususnya di negeri ini. Ia bagi membolehkan tampuk kepimpinan baharu yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan manifesto yang dijanjikan pada Pilihan Raya Umum ke-15. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telupit Johnny Bon J. Kurum berkata rakyat yang mengundi memberi mandat kepada parti-parti yang menang dan membentuk kerajaan. Justru barisan Kabinet baharu perlu membuktikan kepada rakyat kemampuan Kerajaan Perpaduan dalam merealisasikan matlamat membina negara maju serta mensejahterakan rakyat. Perdana Menteri kita ini menunjukkan suatu kaedah pendekatan yang berani, mengubah pembenteras rasuah, ketelusan dan sebagainya. Dan ini yang kita akan tuntut. Kos sara hidup, pengumuman-pengumuman yang sudah dibuat oleh Perdana Menteri, ini kita akan lihat. Tapi dalam masa yang sama kita harus memberi peluang kepada dia. Sekiranya ini gagal, rakyat akan menilai semula pencapaian Perdana Menteri. Beliau ditemui media dalam pelancaran program Amanita di Telupit. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS memfokuskan 3 elemen utama iaitu bengkel, kursus dan latihan bagi melahirkan kru produksi berkualiti di Sabah. Ketua Pegawai Eksekutifnya Profesor Dr. Muhammad Nasir berkata kru produksi adalah kunci utama untuk menghasilkan filem berkualiti dan mampu menembusi dunia perfilman antarabangsa. Dalam soalan-soalan tadi pun banyak yang minta dibanyakkan lagi bengkel-bengkel di negeri Sabah. Memang kami dalam pipeline kami memang ada usaha-usaha tersebut. Jadi saya sebenarnya terharu dan teruja sebab bila mereka seronok, kita pun rasa seronok juga. Jadi dia dua hala. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program Town Hall FINAS di Galeri Azman Hashim Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Tambahnya, sambutan menggalakkan daripada kru produksi di Sabah yang menyertai bengkel selama 6 hari. Anjuran FINAS bermula 12 Disember lalu membuktikan kesungguhan penggiat filem di negeri ini dalam membangunkan dunia perfilman negara. Sementara itu, Presiden Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia, Profima, Halil Saleh berkata Sabah memiliki kru perfilman yang berbakat dan hanya perlu bimbingan bersesuaian. Yang saya lihat di sini,
kru filem Sabah mempunyai potensi besar di lokasi penggambaran. Sebelum orang luar datang lebih ramai lagi di sini, lebih baik kami sediakan kru-kru kerja yang lebih bersedialah untuk bekerja pada bila-bila masa. Alhamdulillah setakat ni semua peserta bengkel puas hati lah. Pasal ada benda-benda baru yang dorong belajar. Daripada pasal ni kelas ni dia tak silap saya 6 hari, 2 hari online, 4 hari praktikal. Jadi dalam masa praktikal tu yang dorong berhabis menimba ilmu lah daripada tenaga-tenaga pengajar. Pegawai dan kaki tangan Majlis Daerah perlu mengadaptasi kemudahan media sosial untuk mempraktikkan budaya kerja yang pantas dalam membuat keputusan dan melaksana tindakan. Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Tuaran Jamlin Ladin berkata ia penting kerana penggunaan media sosial mewujudkan satu rangkaian informasi yang sangat berkesan. Beliau ditemui RTM selepas majlis perasmian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang yang disempurnakan. Pegawai Daerah Tuaran merangkap pengerusi Majlis Daerah Tuaran Syahrin Samsir di Tuaran. Jamlin berharap penganugerahan ini dapat memberi motivasi dan semangat kepada setiap pekerja untuk terus cemerlang dalam tugas masing-masing. Kita ada memberi anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 6 orang kaki tangan pelbagai peringkat grade jawatan. Seterusnya 17 orang pesara dan kita juga memberi penghargaan kepada 12 orang kaki tangan yang kita pilih secara bulanan dan tidak lupa juga kepada pekerja sambilan. Kita dah memberi kepada 12 orang tadi. Seramai 35 calon menang dalam Pilihan Raya Kampus Universiti Malaysia Sabah UMS bagi sesi 2022-2023 yang berakhir semalam. 25 daripadanya menang kerusi fakulti manakala 10 calon menang kerusi umum yang dipertandingkan. Bagi kerusi fakulti, 8 calon yang menang tanpa bertanding melibatkan 2 calon masing-masing daripada Fakulti Perhutanan Tropika, Fakulti Psikologi dan Pendidikan serta Fakulti Pertanian Lestari Sandakan. 2 lagi calon masing-masing seorang daripada Fakulti Perubatan Sains dan Kesihatan serta Fakulti Komputeran dan Informatik. Turut diumumkan menang tanpa bertanding seorang calon daripada Fakulti Pertanian Lestari Sandakan yang bertanding merebut kerusi umum. Saya punya manifesto kali ini kebajikan tentang yuran pengajian dan kolej kediaman, dan kali yang kedua iaitu mengelola semula penentuan kriteria B40 di SMPB. Basically pasal bantuan kewangan lah dan bantuan kerajaan. Saya berharap dengan gambaran PRK kampus pada hari ini menggambarkan bahawa semangat mahasiswa itu untuk cuba berpindah dari satu fasa ke fasa yang lebih baik lagi. Kerana pada kali ini kita dapat melihat demokrasi di peringkat kampus sesuai dengan demokrasi di luar, iaitu menggalakkan U18 itu menampakkan ada peningkatan, iaitu sokongan dari rakan-rakan mahasiswa. Keputusan bagi kerusi fakulti diumumkan Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Raya Kampus JPRK Salinda Saiba manakala kerusi umum oleh pengerusinya Afrina Syafrihan. Pengumuman keputusan turut dihadiri Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS Profesor Dr. Rahman Nordin. Terdahulu Profesor Dr. Rahman ketika berucap berkata calon yang menang bertanding dalam pilihan raya kampus kali ini wajar menunjukkan kematangan kredibiliti untuk menyumbang kepada kecemerlangan UMS. Jelasnya tanggungjawab yang diamanahkan bukan semata-mata sebagai penanda aras kecemerlangan mahasiswa, malah perlu dilaksana sebaik mungkin demi memastikan UMS menjadi antara universiti yang cemerlang di negara ini. Baik, sekian berita dari Sabah untuk petang ini dan perkembangan seterusnya kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Putih. Teruskan Sahih. Terima kasih Edwin.